Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Sempena Aidil Fitri Mubarak. Masih tadi pun kita dapat sambutan lagi. Saya ucap Aid Mubarak, maaf zahir batin. Kullu am wa antum bi khair minal aidin wal faizin wal maqbulin. Mudah-mudahan semangat Ramadan yang mengangkat ketakwaan kita, akhlak kita dan kesedaran kita, la'allakum tattaqun, dapat kita pertahankan dan maju terus. Kewe lai ping tak cek hao, sekretari pandekam. Saya percaya rakan-rakan tadi, saya Tian Chua ada, Surendra ada, Datuk Mahfuz pun ada. Mahfuz bentuk kan. Saya berkacau dari tadi di masjid di Keram dan sampaikan beberapa isu. Jadi kita kena ingat ya, dalam kegiatan politik ini macam dakwah juga. Apa tujuan kita dalam usaha kita islah mastata', perubahan, reformasi ini apa? Nak bawa kebaikan. Maka oleh demikian marah kita, kesempitan kita, derita kita tidak boleh menghilangkan kewarasan kita. Ya. Pergi ceramah, orang baling batu. Masa saya dengan Nuriza lemah pantai, naik kereta, dia pecah kereta di Johor. Naik bah, dan kereta tak boleh bah pun dia pun serang. Syarah di luar kelompok dia kacau. Di masjid kacau juga. Puak ni setan. Ya. Saya tak kata setan, Dr. Mahathir kata. Saya sebenarnya itu memang sudah tahu, memang saya tak setuju dengan Dr. Mahathir. Tapi yang ni saya setuju dengan dia. Kalau nak kata cerdik, dia tahu ni dia cerdik. Sebab dia tahu. Baik saudara, kita tak boleh lawan fitnah dengan fitnah. Kita tak boleh lawan nafsul amarah dengan nafsul amarah. Tadi bila akhir di masjid, Ustaz Abdul Ghani Samsuddin, seorang ulama, pernah jadi ketua Persatuan Ulama Malaysia, pernah saya kenal masa dia jadi ketua dakwah ABIM dulu. Doa dia cukup baik. Lepas dia kata, lawan, ya Allah bagi taufik hidayah, bagi kami kekuatan, hapuskan musuh-musuh, tingkatkan kesedaran umat. Dia juga, ya Allah, doalah supaya kawan-kawan kami, saudara kami yang jahil, yang terima upah buat jahat itu, diberikan taufik supaya sedar sebelum terlambat. Itu doa yang baik. Jadi saudara, kita main malam ni TV3 kata 250. Fikir beda. Tu pun tak boleh salah, sebab lampu belakang tak terang. Yang dia nampak depan ni memang betul 250. Sudah, kita boleh panjangkan cerita isu masalah negara kita. Apa dia? Saya ulang apa yang saya sebut selalu. Pertama, isu perpaduan. Negara ini mesti aman dan bersatu padu. Kita sambut merdeka. Bila kita, Pakatan Rakyat terima cadangan sastrawan negara, Jawatankuasa Sastrawan Negara, Tan Sri Kadir Sheikh Fadil, Datuk Toh Kim Wood dan beberapa orang lain, sastrawan negara kerana penguasaan bahasa dia paling mantap. Tan Sri Kadir Sheikh Fadil kerana dia paling lama jadi pengurusi Jawatankuasa Kemerdekaan Negara. Mereka ni Jawatankuasa cadang tema, kerana tema yang dipilih oleh UMNO Barisan Nasional terlalu memihak. Dia cuma bagi tahu rakyat, hampa sokong kami kerana kami dah tepati janji. Ni janji tepat tak tepat, orang nilai, bukan abang. Ni sokong aku baik, tahu tak? Sokong aku kena tolong apa tahu tak? Yang ni dia ada condescending, orang putih kata. Display a statement of arrogance, keangkuhan. Tak ada tawaduk. Dia tawaduk ni, kami dah usaha dan ikhtiar sebaiknya. Kita pohon sudah ikhtiar. Ada ni dah kami janji ditepati. Semua janji. Mana ada manusia di tempat semua. Ya. Tapi sebab kita bantah tema inilah, maka kita buat yang baru. Ya. Tetapi sudah-sudah, isu dia lebih besar.
Kerana masalah orang Islam, orang Melayu hari ini di Kedah, di Pulau Pinang, di Kuala Lumpur, Bumi Putera, Dayak, di Sarawak, Kadazan, di Sabah, kita kata mesti ada pendekatan yang boleh mengangkat kedudukan mereka secara menyeluruh. UMNO kata ketuanan Melayu. UMNO pergi kampung mengatakan kita ini khianat pada orang Melayu dan kita ini pembelot bangsa. Dan kalau orang macam saya, Tok Guru Hadi Awang berkuasa, kita akan menjadi pekakas pada DAP dan akan join negeri daripada China. Dr. Mahathir kata lagu tu, Datuk Najib dia memang ikut dalam kan? Ya. Mana ada Perdana Menteri sebelum ini yang tak dapat kontrol lah kempen pilihan raya ni, oleh kerana Datuk Najib tak buat apa, Dr. Mahathir yang take the lead. Dia yang lancarkan serangan. Kan Dr. Najib tak berani. Jadi yang pertama yang kita nak jelas, perpaduan itu wajib, bukan suatu perkara yang ringan. Umat Islam dah lihat banyak pecah belah itu tidak menguntungkan. Tapi perpaduan dalam Islam itu ada penjelasannya. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Perpaduan itu bihablillah. Bihablillah dengan prinsip kita tak boleh bersatu rosak orang, tak boleh bersatu rampai tanah. Bersatu itu untuk buat kebajikan dan tegakkan keadilan. Tapi yang dianjurkan tak kira Melayu bersatu, hak rompak bersatu, bunuh bersatu, paling batu bersatu, cerca orang bersatu, aib orang bersatu. Bukan bersatu ni mesti ada prinsipnya. Saya malam ini di antara lain saya nak guna slides. Saya nak terangkan tentang buku terbaru. Tadi Tazkirah nak cerita itu daripada Riau. Bila saya baca ayat Quran, baca. Tak setuju. Saya baca ayat Quran surah Kahfi tadi. Saya abang ayat berderat, ulang Ustaz. Ulang ayat saya baca tadi. Mana boleh. Fatihah tak betul. Ya. Dari sebab itu saya bawa pandangan Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, buku baru dia Thawrah Sya'ab. Dia tak kata Arab Spring atau Rabi' Al-Arabi, tetapi dia kata Thawrah Sya'ab, kebangkitan rakyat atau revolusi rakyat. Ni tak ada ya. Okey, ni dia. Buku baru Thawrah Sya'ab Al-Syekh Al-Qaradawi wa Thawrah Al-Masriyah. Boleh tahan harap. Esok Najib mai sudah baca sekali lagi. Dan pasal dia wasatiyah. Dia wasatiyah, dia kena sebut. Buku ini bila kita sebarkan, Abim terjemahkan, anak-anak murid Ustaz Nikmat dia kan terjemahkan, terbitan Abim, Kebangkitan Rakyat, Thawrah Sya'ab, Kebangkitan Rakyat. Jadi saya harapkan korang baca. Saya nak ulas sedikit. Baik. Ada ustaz digunakan oleh UMNO. Dia kata orang duk heboh Qaradawi, duk heboh Thawrah Sya'ab buku dia. Sebenarnya buku dia itu khusus untuk orang Mesir. Tak ada kena-mengena. Jangan dibawa ke Malaysia. Tidak ada kaitan sama sekali. Sebab dia takut orang baca. Saya nak bagi bukti sebaliknya. Syekh Qaradawi, mana buku dia? Dia bagi khas, dia bagi amanah kepada saya. Dia kata Syekh Anwar, dia panggil Syekh, saya Syekh kecil. Syekh, ente kena ingat, ni amanah dia kali kedua. 3 tahun lalu dia bagi amanah satu. Dia kata apa? Dia buat video tape 10 minit. Dia kata Anwar, untuk orang PAS, untuk keadilan, untuk UMNO, untuk setiap umat Islam di Malaysia, saya minta Anwar pastikan mereka tengok. Dalam YouTube ada nasihat dia tentang fitnah terhadap saya. Siapa yang terlibat, kata dia, orang Islam yang baik mustahil terlibat. Tidak ada orang Islam terlibat, dia kata. Yang terlibat hanya golongan munafik. Bukan saya kata. Jangan pula ada Ustaz UMNO marah saya, dah ulas. Tengok tip tu. Orang yang sebut dan ulang jatuh kategori fasik. Itu amanah pertama 3 tahun yang lalu. Baru ni dia bagi amanah ilal akhal habib, saudaraku yang aku kasih. Ujung tu Anwar Ibrahim, bawah Yusuf Al-Qaradawi.
Tapi tengah tu, yang tu UMNO marah sungguh. Tengah dia tulis, dia umum siap-siap dah pemimpin Perdana Menteri Malaysia, Az-Zaim Malaysia. Yang tu dia tak tahan dengan saya masa tu. Doa ulama paling terhormat, dihormati dan dimuliakan negara ini. Bila saya baca yang tu, saya pun senyum. Dia bangun terus mendoakan kemenangan Anwar dan kawan-kawannya supaya dapat jaga dan pertahankan keadilan di bumi bertuah Malaysia ini. Apa yang dia kata dalam Thawrah Sya'an? Bab pertama dia jawab tuduhan-tuduhan di Mesir yang sama di sini. Ustaz UMNO cerita demonstrasi haram. Pernah dengar tak? Dia jawab bab pertama. Dia tanya, rumah siapa Rasulullah SAW mulakan dakwah sirri secara rahsia 3 tahun pertama? Ingat? Rumah siapa? Sahabat Nabi yang Nabi sampaikan dakwah secara rahsia. Ya, Arqam bin Abi Arqam. 3 tahun Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an memeluk Islam. Selepas itu dia memeluk Islam. Dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, oh agama ini benar, tauhidkan Allah, agama ini benar, pertahankan keadilan, bagi kesejahteraan kepada umat, tolak segala kezaliman dan penindasan. Mengapa nak rahsia? Rasulullah kata, sila. Dia pun pimpin satu kumpulan. Sayyidina Hamzah, bapa saudara Rasul, pimpin lagi satu kumpulan. 2 barisan, bukan barisan nasional, barisan Islam. Kemudian berlarak la ilaha illallah, la ilaha illallah menuju Masjidil Haram. Maka kata Syekh Qardawi, dengan demikian inilah demonstrasi pertama dalam sejarah Islam. Tunjuk perasaan yang pertama. Jadi dia kata niat itu penting. Kalau niat itu bawa kebenaran, tolak kezaliman, tolak pemimpin yang rasuah, dan dia minta rakyat Mesir bangkit, tolak orang zalim ni. Hosni Mubarak ada kuasa perkayakan dia, perkayakan bini dia, perkayakan anak-anak dia, bilion-bilion ringgit. Rakyat merempak dalam keadaan kemiskinan. Tolak dia. Kata Syekh Qardawi, dia buat keluar fatwa, kamu bangkit wahai rakyat Mesir, tolak pemimpin zalim begini. Demonstrasi dia ulama pertama dunia yang seru supaya rakyat bangkit demonstrasi lawan Hosni Mubarak. Sudah, alasan dia, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal 'ithmi wal 'udwan. Quran. Kerjasama, tolong menolong buat kebajikan ke arah ketakwaan. Tolong menolong bagi tazkirah, bagi orang salat, bagi orang kesedaran agama yang baik, bagi orang pertahankan keadilan, pertahankan budaya ilmu. Tolong menolong ke arah ketakwaan. Jangan sekali-kali tolong menolong untuk kacau orang tazkirah di masjid. Jangan tolong menolong curi harta orang. Jangan tolong menolong pakai rompak kekayaan, rasuah, kontrak, projek, saham. Dah kaya, kontrak A, dah kaya ratus-ratus juta, upah orang sampai kacau orang. Macam berlaku di Kedah. Siapa dia yang ketua tu? Orang kontrak A. Ingat dia peduli masalah Melayu, masalah Islam, dia kira nak pertahankan kontrak dia saja. Jangan tolong menolong dalam hal itu. Tolong menolong curi lembu kondo pun nak. Bila mari Kedah nama, ya nanti apa dia ni? Jelas 250 juta duit penternak nak pertahan dua. Apa salah? Uang penternak miskin kamu ambil untuk keluarga kamu, apa salah? Ini maknanya cakap soal akhlak, cakap soal Islam, cakap soal Melayu. Melayu mana macam ini, saudara? Tak ada orang Melayu akan diterima. Orang Cina, orang India tidak akan hormat orang Melayu. Kalau orang Melayu macam ini, rasuah, zalim, tak ada akhlak, siapa nak sokong kita? Sudah kena ingat, orang Cina, orang India, orang Dayak, orang asli,
Itu warga negara, rakyat negara kita. Tak ada salah untuk kita pertahankan hak dan keadilan. Saya nak terangkan di buku Qaradawi macam mana dia kupas. Dalam khutbah dia di Medan Tahrir, 3 juta hadir. Itulah khutbah seorang ulama yang dihadiri oleh puluhan ribu orang bukan Islam. Itu dalam buku dia. Yang tak ada dalam buku ni yang saya nak cerita. Dia katakan saya, tunjuk gambar Syekh Anwar, ini khutbah. Tengok, jutaan orang, alhamdulillah kata dia, di Medan Tahrir. Sebelum tu dia tak boleh tazkirah, tahu tak? Syekh Qaradawi tak ada permit tazkirah. Jadi kita dia marah, tak heran ha? Ya. Dibuang daripada Mesir oleh Husni Mubarak. Macam UMNO Mesir lah. Baik. Lepas tu bila disambut 3 juta. Dia beritahu ke saya, Noor, saya tengok juta orang semayang. Sampai dalam khutbah dia kata, tak ada tempat sujud. Sujud atas kawan, sujud atas kaki kawan, tidak mengapa, asalkan solat. Tapi dia tengok kanan kiri, orang tak semayang, diri. Ratus ribu orang diri. Dia tanya penganjur, ni pasal apa dia orang ni? Mazhab apa? Orang tu jawab, ya Syekh, ini semua orang Kristian Qibti, Coptic Church. Oh, dia kata, sebab dia kata mereka hormat Syekh seorang ulama pertama yang minta rakyat Mesir, terutama orang muda, bangkit perjuangkan dan pertahankan kebebasan. Maka mereka datang dengar. Maka sebab itu khutbah dia itu, ayyuhal muslim, ayyuhal syababul muslim, ayyuhal syabab ghairul muslim. Orang muda Islam dan orang muda bukan Islam. Dia seru anak muda supaya bangkit. Dan disuruh dalam khutbah dia bangkit kerana apa? Kalimatul haq, pertahankan yang benar. Ini anak muda bagi RM200 terbalik habis. Rasuah pun tak apa, hina orang, fitnah orang. Apa anak muda? Bernilai apa? Dia kata anak muda itu mesti pertahankan kalimatul haq. Itu dia anak muda. Saudara, anak muda nak tentukan berubah atau tidak negara ini, we must stand for our principles. Dan tidak ada rasa takut dan gentar. Saya baca tadi di masjid ayat Al-Quran surah Al-Kahfi yang merujuk kepada perjuangan muda. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nakhussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Sadaqallahul azim. Apa makna? Allah menceritakan biar diceritakan kisah yang sebenar. Apa kisah sebenar? Anak muda. Anak muda kerana yakin, faith, conviction, kebenaran yang diperjuangkan, Allah tambah petunjuk. Sebab apa? Sebab dia muda? No. Sebab disebut di situ kerana warabatna ala qulubihim, terpahat di hati mereka. Apa yang terpahat? Rabbuna rabbus samawati wal ardh, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tak takut dengan orang baling batu. Dia tak takut dengan raja yang zalim yang memerintah pada masa itu. Dia tak takut dengan ugutan. Dia tak takut. Dia hanya takut kepada Tuhan. Ini dia semangat anak muda kita bangkitkan, saudara. Saya izinkan saya bagi contoh pengalaman kawan-kawan Cina yang ada. Saya baca Confucius. Dah saat ini dia berkata, tengok Anwar, ni agama pluralistik. Pluralism, agama baru. Baru tak apa-apa. Saya bagi Quran. Tapi saya nak bagi satu cerita Confucius yang orang boleh faham, orang Cina boleh faham dan boleh relate kepada Quran bab surah Al-Kahfi ataupun bab The Cave dalam Bible. Nak cuba faham. Kerana saya tidak anggap orang Cina ni musuh saya. Saya nak minta mereka dengar. Dia datang dengar ni. Ribu orang Cina datang dengar dan saya kupas Al-Quran. Tapi saya nak bagi dia faham, saya nak cerita Confucius. Confucius dia cerita. Confucius ni kan, dia seorang maha guru, orang yang baik. Dia tak boleh terima kezaliman, dia jadi penasihat raja. Nasihat raja, raja buang dia. Pergi pula satu lagi negeri.
Nasihat, terima, dia tengok berat, buang, dia mengembara lah. Ini keadaan miskin, susah payah dengan beberapa orang pengikut dia. Pergi satu tempat, dia tengok anak seorang ibu menangis di perkuburan. Dia tanya, wahai puan, sebab apa puan menangis terisak-isak ini? Puan kata, wahai maha guruku Confucius, suami saya baru mati di baham rimau. Oh, kalau gitu rimau masih ada di kampung ini, jadi kami kena berjaga-jaga. Confucius kata, puan, kalau dah tahu rimau di kampung ini, pergilah ke negeri lain yang selamat. Orang puan ni jawab, ya tuan guru Confucius, memang betul ada bahaya rimau di kampung ini, tapi satu lagi negeri itu kerajaannya sangat zalim tuan guru. Lebih bahaya duduk di bawah kerajaan yang zalim daripada rimau ini tuan. Tengok, cerdik tak Cina? Cerdik bila Melayu kasar, tahu tak? Ya, lebih baik duduk di bawah di negeri yang ada binatang ganas daripada di bawah sistem pemerintahan yang zalim. Maka Maha Guru pembawa pengajaran, maka dengan ini, berdasarkan pengalaman saya dengan perempuan tua miskin ini, adalah benar bahawa tanggungjawab kita masyarakat Cina menolak mana-mana pemerintah yang zalim kerana bahaya kepada mereka. Itu kita kena faham. Ya. Apa dia yang kita sebut kezaliman ni apa? Saya kata, kita cakap soal merdeka. Merdeka ini, baca peristiharan merdeka oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj almarhum 31 Ogos. Dia janji apa? Pemasyhuran kemerdekaan 31 Ogos, bahawa Malaysia akan kekal sebagai negara yang bebas dengan amalan demokrasi mengikut undang-undang. Kemudian jamin bersatu padu di antara penduduk-penduduk dari semua kaum. Itu janji kemerdekaan. Kita dalam Islam ni faham, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Kita kena pegang janji. Tak setuju abang awal. Ni semua patut orang UMNO lebih daripada kita nak pertahankan kebebasan, sebab itu janji mereka. Tetapi malang tidak. Almarhum Datuk On Jaafar, pengasas UMNO, apa dia bawa? Dia bagi keyakinan kepada orang Melayu bangkit. Tapi akhirnya dia keluar dari UMNO kerana dia cerdik awal. Tunku Abdul Rahman lepas pada memimpin UMNO, keluar dari UMNO. Tun Sen Aon keluar dari UMNO dengan Najib dia kai selama-lamanya. Isu sudah, sebab itu kita kena balik merdeka, baca balik sejarah. Ni dah dua cakap merdeka pun, oh ada kerajaan Selangor ini tak hormat kepada Sultan Selangor. Hang Perdana Menteri, hang cakap bagi pecah belah. Hang Perdana Menteri rujuk fakta. Patut kalau Perdana Menteri telefon Menteri Besar, apa pasal majlis macam itu? Majlis ini ambang merdeka, bukan 31 bulan, 30 bulan malam. Ya. Oh, pasal apa Anwar api? Menteri Besar jemput, aku pergi ya. Macam tadi, pasal apa bisyarah tazkirah masjid, imam Datuk Kuasa masjid jemput. Imam Datuk Kuasa masjid jemput saya. Kemudian orang kata, boleh tak bawa pindah pergi rumah imam? Imam kata tak, bagi tazkirah di sini. Saya bagilah. Dia nak baling kasut, bagilah. Nasib baik terlepas tak kena Mahfuz. Yang kena saya, kena dia tak apa aja. Dah tak baik menawar. Jadi sudah kita kena ingat konteks ini. Baik, lepas tu pula tuduh pula, oh Pakatan Rakyat bawa bendera baru, Sang Saka. Bila yang saya sebut nak ni? Bila yang saya sebut di Selangor bendera Malaysia, di Kedah merata sambutan Ustaz Azizan. Saya jumpa tadi, dia minta kirim salam. Saya jumpa dia Ustaz ni ya, dia minta kirim salam kepada semua. Bendera Malaysia. Ada Tok Guru Hadiah Wang cakap soal bendera Sang Saka. Ada Lim Kisiang sebut. Ada di Pulau Pinang Lim Guan Eng buat keluar bendera baru. Ni apa ni as? Mahfuz dia kata meroyan. Dia tak ada orang Kedah macam kat Kazang. Ya, tak ada. Yang ada beberapa anak muda pasang bendera Sang Saka. Cuba baca bendera tu apa dia. Bendera tu bendera yang
kebangsaan kita. Tapi sejarah menunjukkan kita terima bendera baru Malaysia. Sudahlah. Tapi kalau anak-anak muda nak tunjuk ini yang asal bendera kita yang ni, salah tak? Kalau dia jangan lebih sangat, nasihat dia. Oh, salah besar. Salah besar. Hampa bunuh orang tak apa. Hampa rompak bilion-bilion tak apa. Hampa pukul orang tengah mati tak apa. Hampa buat fitnah tak apa. Hampa curi bilion-bilion ringgit tak apa. Anak muda buat, katalah kalau silap sikit tegak, jangan buat itu lain kali. Sudahlah. Wah, besar bukan main. Kunun je mereka ni berjuang. Sudahlah, cukuplah dengan kezaliman dan kesombongan. Takabur begini. Saya meluat sebab takabur, keterlaluan. Benar tak betul pun ada. Ini sang saka belajar. Kita dah pilih bendera Malaysia. Sudahlah. Tapi orang nak tunjuk. Pas. Lah ni bulan. Ni bulan dah. Ya. Dulu bulan bintang. Kerajaan UMNO haramkan bulan. Mahfuz kata tengok juga lah dulu. Kata Mahfuz, aku tak masuk UMNO ke, betul tak? Jaga baik. Jadi lah ni bulan. Kemudian dalam majlis PAS, dia nak tunjuk, ini dulu kita bulan bintang. Apakah PAS, ahli PAS khianat? Tak, dia nak tunjuk sejarah dia. Anak-anak muda kita pun macam-macam. Saya nak sebut perkara ini. Orang ini itu dia buat. Kita cadang, minyak turun, bankrupt. PT-PTN, bankrupt. Ajak Najib, mari kita debat. Bukan, tak boleh. Sampai lah tak jawab. Bukan budaya kita. Kata Rais Mahathir, kita mesti dah jaga budi pekerti dan budaya kita. Maka berdebat itu bukan budaya kita. Maki hamun fitnah dan pukul orang, itu okey. Wah. Tapi saudara itu saya minta debat dan suruh debat, tak boleh. Kemudian dia bukan main garang sekarang ni. Saya dengar salah seorang pemimpin UMNO veteran mesyuarat baru ni. Dia kata, ya Datuk Najib nak mesyuarat berat-berat, kita nak ikut Anwar Ibrahim buat apa? Bukan saya kata, ni pemimpin UMNO veteran ni. Dia cakap ikut you lah, ikut dia buat apa? Memang dia nak ikut saya tak jadi. Cakap cara dia. Tuan Mahathir kata, ya saya cakap ikut saya, cara saya, orang dengar juga. Bukan nak ikut saya, nak ikut Anwar Ibrahim. Betul, cakap lah ikut. Tapi cakap betul lah. Jadi sudah, apa isu dia? Saya boleh senarai banyak. Hari ini kita cadang dan saya ulang insya-Allah. Ya. Tadi kebangkitan rakyat, saya nak selesaikan jalan gambar Qardawi ini supaya jelas. Qardawi bila dia sambut kita dengan doa dia, dengan buku dia, saya minta saudara baca, terutama yang muda, termasuk yang bukan Islam. Sebab dia bukan Islam, dia kena tahu bahawa ada ulama besar yang ajak orang Islam dan Kristian bekerjasama di Mesir. Ini dia, saya, yang cantik tudung putih itu Azizah. Yang pula saya sungguh ni. Lagi. Ini Syekh Qardawi. Ini dia sambut di rumah. Baik. Lepas jumpa dia ni, saya nak tunjuk macam mana fitnah dengan Khalid Mash'al. Ini Khalid Mash'al ini ketua Hamas, pejuang Islam Palestin nombor 1, pejuang Islam Palestin nombor 1. Sebelum dia Syekh Ahmad Yassin yang buta, target nombor 1 Israel. Dia pun target nombor 1 sekarang. Masa tu ketua yang sebelum dia almarhum Al-Syahid Syekh Ahmad Yassin ditembak, diserang peluru berpandu oleh Israel, berkecai badan dia, wafat. Macam berkecai atau tuyang. Ganti Khalid Mash'al. Dia panggil saya, dia nak bagi taklimat tentang perkembangan terbaru perjuangan Palestin, termasuk rundingan dengan Fatah. Dia doakan untuk kita sama. Itu di Doha dengan dia. Dalam masa yang sama di TV3, utusan Malaysia, berita harian, sok-sok khabar, UMNO, MCA, MIC semua ni, dia maki saya ni alat Yahudi Israel. Tapi di sana dia jemput sebagai sahabat. Saya tunjuk ini bukti bagaimana fitnah ni jadi budaya UMNO. Saya nak kata saudara, percayalah, fakta, polisi UMNO tak boleh lawan dah. Debat dia takkan sanggup dah. Yang boleh sekarang ini dia terdesak, baling batu, cat merah, maki orang, aib orang, upah orang, bik jari. Kerana tak mengaji, bodoh, tak mampu dia berdebat. Sebab itu ketua dia sendiri tak sanggup berdebat, yang bawah tak sanggup.
Yang tapi dia sanggup upah orang maki. Itu dia. Sebab itu saudara, kita bagi cadangan. Saya dah bagi tahu pilihan raya penting. Bila? Bulan depan, Oktober, November, tak kira bila. InsyaAllah saya yakin. Semalam saya sejam lebih dengan Tok Guru ni Aziz berdua. Saya dengar dia kata, Anwar, belum pernah hamba yakin macam ni. Kita kena banyak munajat. Anwar sebelum subuh banyak doa. Lawan perbuatan zalim. Hamba doa kesihatan. Anwar baik. Sebab anak-anak puluh tahun dalam perjuangan ni, belum pernah anak rasa begitu yakin kita boleh tawan Putrajaya tahun ini, insyaAllah. Jadi kita usaha. Tapi saya kata, tujuannya apa? Nak dara mereka? Tak. Ada kata, oh, kita penjarakan mereka. Yang sombong jangan ada niat. Tangkap Datuk Najib, jangan. Kerana bila kita menang, Datuk Najib dengan sendirinya jadi ketua pembangkang Parlimen Malaysia. Itu kalau dia menang, bukan. Kalau dia tak menang, kita boleh runding bagi dia Duta Besar Malaysia ke Mongolia. Ya, saya sungguh jangan menggelak. Saya apa? Orang kedai pasal mana? Pasal tak Thailand. Ni orang petani pun ramai. Di Thailand tak semua orang kenal Najib. Ada orang ingat Mahathir Perdana Menteri, ada kata Anwar, dia tak ubah kenal. Hantar Indonesia orang tak apa. Kan semua orang kenal. Filipina pun tak. Tapi kalau Mongolia, semua orang tahu dia. Sesuai dia sebagai duta. Kita nak buat apa? Menang, saya kata hari ini insya-Allah. Kalau kita menang, saya yakin. Sebab tu kena jaga. Kawasan-kawasan kita. Ni kita dialog start pokok senang yang dekat-dekat. Kuala Kedah. Kena pasti kita menang. Jangan lari satu pun. Yang kita kalah ke Kembang Basuh kena menang. Jalur kena menang. Langkawi kena menang. Bagi saya, kerana ini penting bagi masuk alok start. Kerana kita nak tawan Putrajaya. Niat kita apa? Kita menang. Yakin insyaAllah. Bukti pertama, keputusan dia lambat. Hari ini pilihan raya, kalau UMNO menang, pukul 9 beritahu dah. Kalau kita menang, 12. Dah lagi 2, dah lagi 3. Saya akan telefon pengurusi susunan pilihan raya. Masa tu, saya kata, ni umum dah. Kamu tak umum sebelum pukul 3, kita perintah kamu jaga. Dan dia umum. Oleh kerana lambat, esok tu, malam tu tak boleh angkat sumpah. Tuan Guru Agung dah tidur. Jadi kita terpaksa tunggu esok dia. Saya kata 24 jam lepas itu, insya-Allah saya ulang, harga minyak seluruh negara turun serta-merta. Hang boleh makilah Anwar, hang boleh telanjanglah, kata Anwar bodoh ke maksiat, hang boleh kata. Insya-Allah. Orang tanya, Anwar pasal apa berebut cepat sangat ni? Saya cakap untuk buat dia awang siang. Saya kata pasal apa? Saya kata please. Yang lain tak apalah, pakatlah kereta nak turun bila, PTPTN sebulan 2 bulan, tak apa. Minyak bagi kat tu. Pasal apa? Saya nak buktikan orang letih tengok orang politik ni burung banyak. Saya nak buktikan bila kita perintah dalam satu hari orang kata, oh ni lain. Dia bercakap, dia tunaikan janji. Saya nak buktikan yang tu, sebab itulah kita nak turunkan harga minyak dalam tempoh 1 hari insya-Allah. Kemudian PTPTN. PTPTN ni idea macam idea bas. Idea bas ni dari Turki. PTPTN pun saya dengar idea dari Turki. Saya pergi ke Turki beberapa bulan yang lalu. Terakhir, dan saya kapi lah. Ni dalam 1-2 minggu ni saya diajak ke Bosnia untuk dialog Muslim Kristian internasional. Dah, saya ingat TV3 kata, tengok Anwar, bahaya. Dia dijemput oleh orang Kristian ni, puak ni tak boleh percaya pula. Mana nak jemput? Takkan nak jemput Jamil Khair. Bukan salah saya, bukan saya yang jemput. Yang jemput ni dia jatuh kuasa Kristian dan juga jatuh kuasa Islam, termasuk Mufti Bosnia, Mufti Mesir. Mereka jemput minta saya bercakap, bukan saya, bukan Mufti. Cakap bagi pihak governance, pengurusan kerajaan, kerjasama Muslim Kristian. Itu dianggap saya boleh cakap. Daripada situ insya-Allah saya pergi Turki kerana Perdana Menteri minta jumpa SAT. Saya singgah sekali pilihan raya dekat, tak ada jalan jauh banyak-banyak. Ini dia baju merah yang cantik Aziza. Jaga nona aku Aziza. Saya nak cari bini ni tu ya. Saya orang kata apa, saya di antara perkara yang paling syukur, alhamdulillah, bila saya pilih Azizah sebagai isteri saya. Itu saya kata alhamdulillah. Di antara keputusan saya yang paling baik dalam hidup saya, alhamdulillah. Pihak abang ada sana, masuk mama. Baik. Yang ni Mak Azmin.
Gambar ni dia pakai baju, gambar baru dia dah tak pakai baju pula dah. Rampok ni. Ini Saifuddin Nasution. Ya. Dia kita nak bawa balik Kedah insya-Allah. Dia orang Kuliman nak baru jaga. Baik. Di antara saya berbincang kemudian Menteri Luar dengan dia. Menteri Luar dia Profesor Dautoglu. Next. Profesor Dautoglu ni dia brief saya apa yang berlaku di dunia Arab masa itu. Syria dia berunding macam mana, Mesir dia berunding macam mana. Dia beri saya siapa dia? Banduan penjara Sungai Buloh. Tapi dia iktiraf brief saya sebagai seorang tokoh negara untuk bagi tahu pengalaman terakhir. Kemudian saya jumpa Menteri Keuangan dia, Mehmet. Ya. Menteri Keuangan dia diarah oleh Perdana Menteri minta nasihat dan pandangan saya kerana dia nak buat hospital kecil, hospital lengkap di tiap pekan seluruh Turki. Ini hebatnya Tayyip Erdogan. Tayyip Erdogan ni Perdana Menteri yang saya kasih sebagai brother. Sebab apa? Dia bukan saya tegas. Palestin tegas. Gaza dia kecam Israel. Itu satu hal. Flotilla dia lawan. Tapi kerana keberanian dia jaga rakyat, dia perintah 2 tahun terus dia batal PTPTN Turki. Minyak tak ada di Turki. Minyak tak ada di Turki. Tetapi dia boleh batalkan PTPTN. Kita minyak 80 bilion ringgit duk berhutang situ. Itu pun kita lah pandai segala urus ekonomi Dato' Najib. Hutang 538 bilion. Kalau orang tu cerdik, hutang banyak dia tak kata cerdik, tahu tak? Tapi bincang dengan Menteri Keuangan dia tak apa-apa tu ya. Namanya dia bayar mai tahun ni saya bayar sendiri ya. Risau lah.